Jadi Rasulullah SAW menyebut Sultan Muhammad Al-Fatih ini sebagai sebaik-baik pemimpin, dan tenteranya juga sebagai sebaik-baik tentera. Jadi kalau kita tengok, ulama bagi tahu kepada kita, pembuka kepada kota Konstantin ni ada dua. Satu dia panggil Fatih yang zahir, satu pembuka yang zahir iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kemudian dia ada pembuka yang batin iaitu Syekh Ak Syamsuddin, guru tasawuf sufi kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah kisah yang panjang, di mana sebenarnya guru beliau inilah juga salah satu faktor paling penting yang memberi semangat beliau untuk terus berusaha membuka Konstantinia. Walaupun ada beberapa cubaan yang pertama tu gagal, tapi orang lain dah mula kritik dan sebagainya, tapi guru beliau tetap bagi galakkan kepada beliau untuk terus berusaha membuka Konstantin. Dan ketika Konstantin dibuka, pada waktu itu Sultan Muhammad Al-Fatih rasa gembira dan nak bagi tahu kepada guru dia, kepada guru dia Syekh Ak Syamsuddin. Maka dia pun pergi ke kemah guru dia, tapi guru dia tak benarkan orang masuk waktu tu. Maka dia lah raja, disebut dia koyakkan sikit kemah tu, lalu dia tengok guru dia sedang sujud. Sedang sujud dan mendoakan kemenangan beliau. Jadi beliau kata, aku tak tahulah mana satu yang aku lebih gembira. Adakah kerana kemenangan membuka Konstantin ataupun kerana adanya orang seperti guru aku pada zaman aku. Jadi sebab tu ulama kata kalau kalau kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih ni, beliau sendiri adalah satu orang yang memang duduk di bawah tarbiyah seorang guru sufi, Syekh Ak Syamsuddin, yang disebut sebagai Naqsyabandi. Bahkan kita panggil pemerintah khilafah Turki Osmaniyah tu boleh kata ramai yang merupakan ahli-ahli sufi dan juga merupakan orang-orang yang mempunyai tarikat. Bahkan kalau kita baca seperti pejuang mujahid di Libya, Syekh Umar Mukhtar itu tariqah Sanusiyah. Kemudian disebut Mak Kilau, ada baru ni pagi tadi ada pembentangan daripada Prof Arif. Dia kata sanad Mak Kilau ni bersambung kepada Tok Pulau Manis, dan Tok Pulau Manis ni jelas beliau adalah tariqah Syaftariyah. Ramai. Kalau kita tengok Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin yang sangat rapat dengan Tuku Paluh, Syed Abdul Rahman Al-Aidarus. Syed Abdul Rahman Al-Aidarus jelas beliau adalah tariqat Naqsyabandi. Dan kita ada Syekhul Islam Wan Sulaiman, Mufti Kedah, pada zamannya adalah tariqah Naqsyabandi Mujaddidi. Tuan Husin Kedah yang sering mendapat yang kita panggil juga antara orang yang dirujuk oleh Sultan Kedah untuk mendapat pandangan dan sebagainya, itu tariqah Syaftariyah. Jadi terlalu banyaklah contoh-contoh yang kita boleh berikan. Antara Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga masyhur, terkenal kita panggil menghormati ulama-ulama Asy'ariyah, juga menghormati ulama-ulama sufi. Beliau membuka khanqah sufi dan sebagainya. Maka walhamdulillah, maka kita tengok disebut sebagai pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang membuka, yang menghidupkan, kita panggil mengangkat umat Islam, adalah pemimpin-pemimpin yang lengkap package dia. Yang lengkap package ni maksudnya ialah Al-Mahdiyin Ar-Rashidin. Rasul katakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ada sebahagian riwayat rasyidin saja, tapi ada riwayat menggabungkan rasyid dan juga mahdi. Rasyid ni orang bijak akalnya, dan mahdi ni orang yang bersih, mendapat petunjuk hatinya. Jadi pemimpin yang hebat ni pemimpin yang bijak akalnya, juga hatinya itu bersih ataupun mendapat petunjuk. Itu pemimpin yang bijak.